اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى بالله وكيلا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر ربي تمن بالخير. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara Zuhair selaku pengerusi majlis malam ini. Seterusnya kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga Malaysia, Dr. Ismail, juga kapal ramai yang exam, akhir doakan mudah-mudahan mereka berjaya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah memberikan kita peluang pada malam ini untuk kita isi masa sedikit ini sementara nak menunggu waktu Isya ini. Kita nak berdiskusi, kita cuba merenung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hadis-hadis Nabi, kita bertafakur dan kita cuba mencari sedikit sebanyak ilmu manfaat pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi bekalan kita menuju ke akhirat kelak, insya-Allah. Bagaimana tadi kita mulakan dengan surah Al-Fatihah disusuli dengan surah Al-Alaq, iaitulah wahyu pertama yang kita semua dah tahu. Wahyu pertama ini dia sangat simbolik dengan ilmu. Baginda Nabi Muhammad SAW tak pernah belajar dengan siapa-siapa sebelum diangkat menjadi Rasul. Guru pertamanya ialah Jibril alaihissalam, iaitu dah dalam peristiwa ketika Nabi menerima wahyu pertama, iaitu Iqra. Nabi Muhammad SAW tak pernah baca kitab Injil, tak pernah baca kitab Taurat, Zabur. Sebab tu digelar Nabi sebagai Nabi Muhammad Al-Ummi, iaitu Nabi yang tidak boleh membaca. Tetapi bukanlah bermaksud Nabi Muhammad SAW tak boleh baca sampai akhir hayatnya. Pada awalnya Nabi memang tak boleh baca. Bila mana Jibril AS kata Iqra, ma qara'tu syai'an, kata Nabi, aku tak boleh baca apa, tak kerti. Sebab Nabi tak pernah belajar. Maka Jibril kata Iqra, bacalah oleh kamu. Nabi kata ma qara'tu syai'an, aku tak boleh baca apa. Kali ketiga, seterusnya barulah Jibril peluk Nabi Muhammad SAW dengan penuh i'rab. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Barulah dibaca dalam keadaan ketakutan. Riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kita boleh rujuk sama-sama. Maka ini simbolik kepada ilmu. Nabi kata aku tak boleh baca. Sebab apa? Nabi tak ada guru.
dan tak pernah belajar. Maka Jibril lah mengajar Nabi, Iqra, bacalah oleh kamu Bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan. Makanya nak menunjukkan di sini untuk menjadi seorang rasul, ya, perlunya kepada ilmu. Maka kita juga nak jadi doktor, kan? Ini bakal doktor semua belakang. Ini saya tengok pun takut, ya. Masya Allah, doktor-doktor ni hebat. Dan ni hebat doktor-doktor sekarang, ya. Bukan sekadar boleh cucuk orang saja, tapi dia seorang yang bertakwa, insya-Allah, ya. Semalam saya cucuk anak saya setahun. Ini pun saya tengok ni. Ini kita tanya doktor-doktor ni, ya. Nampak cucuk-cucuk ni saya pening. Dulu saya pernah post dalam Facebook saya, ya. Bila mana ada seorang sahabat saya, ada seorang hamba Allah ni, dia tanya kat saya, Ustaz, ya, Ustaz cucuk tak anak Ustaz? Maka saya pun tertanya-tanya, kenapa orang besar orang cucuk anak saya, ya. Maka timbullah macam-macam, ya, macam-macam post ataupun komentar yang diberikan dalam sahabat Facebook saya, sehingga saya, ya, bertangguh nak cucuk anak saya 2-3 bulan tak cucuk. Dan overdue lah. Sebab tak tahu, yang ni kata tak payah cucuk, yang ni kata kena cucuk, yang ni kata nanti cucuk anak ni nanti jadi anak sewing. Jangan kita unik. Nanti juga tak cucuk, dia anak ni mati. Sampai saya tak tahu lah apa. Macam-macam lah sekali saya tanya doktor-doktor pakar sebagainya, maka ambil keputusan cucuk lah, ya. Banyak mazhab. Pak cucuk ni pun banyak mazhab. Yang pening kita. Ya Allah, tak tahu lah. Mungkin sahabat-sahabat mungkin lebih arif tentang perkara ni, ya? Tapi memang cucuk vaksin kat sini disahkan halal menjangkit, kan? Macam, ya, patikan arwah ni disahkan halal menjangkit, macam tu juga vaksin. Sama-sama kita minta Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasihlah, kerana input saya sama dengan sahabat-sahabat. Terima kasih kepada best, memang best. InsyaAllah khair. Baik, kita punya tajuk malam itu Dajjal, DYM, Duli yang Maha Mulia, ya, DYMM, ya. Tapi bukan itu yang kita nak bincangkan, iaitu Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Perkara ni, tajuk ni hebat sebenarnya, ya. Perkara yang agak memerlukan kepada kita, ya, melihat, mengkaji, menyelidiki dan banyak lagi. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir pun, caranya saya baca dalam kitab tafsir Al-Azhar karangan, ya, Profesor Dr. Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah namanya. Singkatannya Hamka. Macam BES lah, BES, Biro Eksekutif Surau dan Tarbiyah, betul kan? Betul. Jadi BES Hamka ni namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Maka singkatannya jadilah Hamka. Maka dalam tafsir Al-Hamka ni pun diceritakan tentang Ya'juj Ma'juj banyak benda. Dalam tafsir-tafsir lain pun gitu juga, disebutkan tentang Ya'juj dan Ma'juj ni banyak benda, macam-macam tafsiran, ya. Adapun dalam Ya'juj wa Ma'juj disebut dalam Al-Quran sebanyak 2 kali, 2 ayat. Dalam surah Al-Kahfi ada 96. Dalam surah Al-Anbiya disebut dalam ayat 94. Jangan takut silap tu, ya. Baik, dalam surah Al-Anbiya disebut dalam ayat 96. Silap, ya. Dalam surah Al-Kahfi disebut Ya'juj wa Ma'juj pada ayat 94. Ini kita boleh tengok, ya. Dalam Al-Quran disebut Ya'juj wa Ma'juj sebanyak 2 kali, iaitu surah Al-Anbiya, surah Al-Kahfi. Adapun Dajjal tak sebut dalam Al-Quran. Dan perkataan Dajjal kalau kita cari memang tak jumpa dalam Al-Quran. Tetapi kita boleh lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis Nabi. Sebab tu perlunya kepada ilmu hadis, kan? Dan yang sibuk pula pasal Qasim Ahmad, ya. Itu pun macam mana kalau kita mengikut aliran, ya, fahaman Qasim Ahmad, iaitu yang kita kenal sebagai yang menolak hadis, iaitu anti hadis. Maknanya mereka ni hanya menerima Al-Quran sebulan. Hadis tak boleh terima. Itu golongan anti hadis. Maka kalau kita yang berpendirian kepada ahli sunnah wal jamaah, golongan yang menolak hadis, memang dia Muslim,
tetapi ya, pada hakikatnya seolah-olah dia mengenepikan Nabi. Jadi tak tahu nak cakap macam mana lah ya. Sebab apa? Al-Quran dan hadis dia datang seiring. Kalau tidak mendengar hadis, macam mana kita nak faham solat kita? Solat dalam Al-Quran Allah tak sebut pun solat zuhur waktu bila, asar bila, maghrib bila. Zuhur berapa rakaat, isyak berapa rakaat, tak ada sebut. Dan aqimus solat ada sebut, perintah solat tu ada. Berapa rakaat nak solat? Wallahu a'lam. Kalau yang mengikut hadis dan yang mengikut hadis. Sebab apa? Sebab dalam Quran tak sebut kita bagaimana cara solat. Habis itu macam mana nak solat? Maka perlunya kepada hadis sebagai nak menjelaskan keadaan solat itu macam mana. Kan Nabi kata solatlah kamu sebagaimana aku solat. Sama juga bab gini, Dajjal. Yang kita kata kita percaya pada Dajjal. Kalau orang yang mengikut anti hadis, maka dikatakan Dajjal tu nak cakap apa? Sebab dalam Quran tak ada. Maka mungkin dia kata Dajjal sebenarnya tak ada. Mungkin dia kata Dajjal tak ada sebab dalam Quran tak sebut. Begitu juga orang yang memegang kepada fahaman anti hadis ni juga. Saya ada anak murid saya seorang, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada dia. Anak murid saya umur 60 tahun. Dia ngaji Quran dengan saya. Tapi bila mana dia banyak berhujah dengan kita, dia banyak memperhatikan. Bukan memperhatikan ya. Dia ni orang yang cerdik, banyak membaca. Tapi bila mana banyak membaca, banyak buat kajian ya, tanpa ada guru yang membimbingnya, maka dia banyak fikir. Dia mikir ikut logik akal. Boleh, tak ada masalah. Kita memang Allah suruh kita mengkaji. Tapi bila mana terlalu banyak menggunakan akal dan nafsu tanpa ada guru yang membimbing, sebab itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala disebut 6 wasiat. Nak nuntut ilmu, apa nama? Akhilan tanal al-ilma. Ingat tak lagu? Illa bisittatin dakain wa hirsin wa ijtihadi wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa turiz zaman. Macam okey suara. Bukan nak nyanyi tapi itu syair ataupun wasiat Imam Syafi'i pada kita. Kalau nak belajar katanya, wahai saudaraku, akhilan tanal al-ilma, kalau kamu nak belajar, ingat 6 perkara. Mesti 6 perkara ni. Yang pertama apa? Dakain, mesti orang tu ada kecerdikan. Wahirsin, adanya kemahuan. Nak jadi orang alim, dia mesti ada kecerdikan. Kalau orang yang tak berapa cerdik, susah nak belajar. Ya Allah kurniakan dia kekurangan dari segi ya, mungkin dia lemah pada kecerdikan, maka dia susah sikit, tapi dia boleh berusaha. Kata Imam Syafi'i, zakain mesti orang cerdik. Orang yang wahirsin, dia ada kemahuan nak belajar. Nak jadi doktor, mesti ada kemahuan. Wahirsin wajtihadi, mesti dia sungguh-sungguh. Imam Syafi'i kata. Wa bulghatin, dia mestilah ada kemampuan dari segi ya, ada sikit duit keperluan dia. Nak belajar kena beli, bayar tu beli buku kan, mesti perlukan sedikit duit, kemampuan begitu. Nak beli buku Imam Asy-Syafi'i pun walaupun susah dia, Imam Asy-Syafi'i nak mula dia nak belajar punya susah. Imam Syafi'i dia baca mulis pun tak mulis dalam kepala otak dia, dalam ingatan akal, ingatannya kuat. Dia ada kemampuan sikit kutip kayu-kayu, kulit-kulit binatang ataupun kulit pokok dia tulis dengan idea dia supaya ingat. Itu kemampuan yang dia ada. Nanti kalau kita kemampuan dari segi kewangan kita ada, boleh bersama. Dan yang kelima Imam Asy-Syafi'i punya wasiat, iaitu wa irsyadi ustadi. Mestilah orang yang nak beli ilmu ni, mesti dia mendapat bimbingan daripada guru dia, ustaz, syarah. Sebab apa? Kalau tak ada bimbingan ni, maka boleh sesat kita.
wa tulis zaman. Yang terakhir Imam Syafi'i kata apa? Mestilah sepanjang zaman. Belajar ni sampai nanti. Itu Imam Syafi'i punya nasihat kepada kita. Maka sama juga kita nak faham Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, perlukan kepada Al-Quran, Sunnah, perlukan kepada guru-guru. Ya, saya bukanlah orang layak, tapi mungkin boleh rujuk pada guru-guru lain yang lebih arif daripada kita. Maka ini mungkin diskusi kita. Baik, kalau kita nak lihat tentang Dajjal, ya, Dajjal ini tak sebut dalam Quran, tapi ada sebut dalam hadis Sahih Muslim. Ya, banyak cerita pasal Dajjal, tapi antaranya saya sebut di sini iaitu riwayat yang diceritakan oleh nama sahabat tersebut, Tamim Ad-Dari, ya, iaitu seorang sahabat yang dulu dia seorang Nasrani. Dia ini bukan Islam. Bila mana Nabi datang, dia masuk Islam. Dan dia menceritakan kisah di dalam riwayat tersebut, di mana Tamim Ad-Dari ini pernah pergi ke, dia pernah naik apa nama, kapal, kapal dagang itu sama, jalan sana, dalam pengurusan, dalam pengurusan apa tersebut pula, ya. Dan kapal tersebut rombongan dia terdampar di satu kepulauan tersebut, ya. Kemudian dia dipendekkan cerita beginilah, ya. Tamim Ad-Dari ini dia menceritakan, aku melihat, ya, dia berjumpa dengan Dajjal, kata. Yang mana Dajjal ini dah ada, tu mengikut riwayat tersebut lah, ya. Dajjal tu sudah ada. Dia ceritakan ciri-ciri Dajjal tu macam mana. Dajjal tu matanya buta sebelah, ya, rupanya tak apa-apa handsome, ya. Kemudian, ya, banyaklah ciri-ciri dia. Cuma nak ceritakan Dajjal ini ada di mana, wallahu a'lam, di satu tempat yang kita pun tak payah cerita, tak payah fikir sangatlah. Orang kata kat batu tiga, batu bermuda, apa nama? Batu tiga bermuda lah, apa? Pink track, apa nama? Triangle, apa? Apa benda begitu. Jadi kita tak perlu kata nak hujah sangat pasal benda tu. Yang pentingnya Nabi sebut mana Dajjal ni ada, ya. Dia sebut dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim antara kitab Sahih yang kita susah nak tolak, ya. Jadi hari ini ada tak Dajjal yang sebenarnya? Dajjal yang sebenarnya belum keluar lagi, tapi tentera-tentera ni ada. Tentera-tentera Dajjal ni, ya, yang suka membuat kerosakan. Maka macam ni, sampai satu ketika, baik, tanda akhir zaman, tanda kiamat itu, tanda pertamanya bila mana lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu tanda akhir zaman. Bila mana lahirnya Nabi Muhammad SAW, maka itu pertanda kita berada di hujung zaman. Maka tanda-tanda yang lainnya, ya, hari ni banyaklah tanda-tanda. Orang perempuan pakai macam lelaki, lelaki macam perempuan, pemimpin yang zalim, ya, dah banyak lagi, ya. Di Mekah naiknya bangunan-bangunan tinggi, itu antara tanda-tanda kiamat. Dan bila mana tanda-tanda besarnya, antaranya lahirnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Itu tak kita cari. Imam Mahdi ni seorang pemimpin yang betul-betul adil. Dia mengetuai seluruh mujahidin di seluruh dunia. Hari ini mujahidin ramai, mujahidin di sana, orang yang menegakkan kebenaran, yang di Palestin, di Syria ada, di merata tempat. Tapi bila Imam Mahdi ni, dia menyatukan mujahidin para tentera Islam ini bersatu di bawah satu kepimpinan yang benar-benar adil, yang betul-betul kuat, menegakkan keadilan ketika itu menyerang Yahudi, dan ketika itu Yahudi tewas. Ketika itulah lahirnya Dajjal. Siapakah yang mengalahkan Dajjal? Selepas lahirnya Dajjal, keluarnya Dajjal, ketika itu maka Imam Mahdi diwafatkan. Bukan Imam Mahdi bertarung dengan Dajjal, ya, Imam Mahdi Allah wafatkan. Kemudian barulah keluarnya Nabi Isa, turunnya Nabi Isa Al-Masih. Terus secara ringkasnya itulah. Maka bilakah Imam Mahdi itu ada ke? Wallahu ta'ala alam. Ada ke sekarang tak, kita tak tahu. Sampai satu tahap kita lihat
umat Islam akan betul-betul duduk di bawah satu kepimpinan yang benar-benar adil, benar-benar kuat. Itu tanda-tanda akhir zaman. Baik ketika itu Dajjal ya, ketika itu siapa sebab itu sebelum lahirnya Dajjal ya, maka wajib ataupun kita ini perlukan kepada iman dan takwa. Sebab apa? Sebab lahirnya Dajjal cukup bahaya. Dajjal ini dia akan kata apa? Ya, ketika itu dalam hadis Sahih Muslim tu dia tanya kepada Tamim Ad-Dari ini, dia tanya ya, adakah sudah lahirnya Nabi? Benar, sudah lahirnya Nabi. Adakah mereka itu taat kepada Rasul? Tamim kata mereka itu taat ketika Nabi berhijrah ke Madinah, ketika itu umat Islam bersatu. Iaitu antara tanda-tanda akhir zaman ya. Nanti sampai satu ketika lahir Dajjal, ketika itu ada dua kelompok. Walaupun ketika itu Dajjal ini kelihatan tak berapa handsome, orang tengok jelek muka, tapi walaupun jelek, dia mempunyai satu, kalau tengok kata, tengok kalau kita lapar dibawakan roti makanan disebutkan. Ketika itu kita akan kata, dia kata apa? Kamu lapar. Ketika itu memang kita sedang kelaparan. Ketika itu lah kita diuji dengan keimanan ya. Kalau kamu lapar kedua roti, nak, kita kata nak, kita makan. Bila kita makan ya, sebenarnya kita telah mengikut ya, ataupun kita sedang menuju ke neraka. Maka sebab itu sebelum lahirnya Dajjal, perlunya kepada kita berjaga-jaga, meningkatkan iman, takwa, jaga sungguh-sungguh solat kita dan seumpama dengannya. Maka hari ini tak pelik ya. Hari ini kadang-kadang Rasul ya, bukan nak kata apa, orang walaupun orang ustaz sekalipun, orang beragama sekalipun ya, saya pun takut juga. Orang yang beragama sekalipun belum tentu dijamin selamat. Tak payah tengok jauh nantilah ya. Yang sebelum-sebelum ni ya, contohnya Rasul Melayu di mana? Di Kemensah, kampung Kemensah. Rasul Melayu namanya apa? Kahar apa nama? Rasul Melayu, yang mana dia isytiharkan dia Rasul kepada umat Melayu. Bayangkan. Dan hari ini dia telah meletakkan jawatannya sebagai Rasul. Boleh letak jawatan Pak. Tapi nak bagi tahu, walaupun dia, kita tengok berulang ramai pula pengikut. Macam mana orang boleh ikut dia? Dan pengikut-pengikutnya bukan calon-calon orang. Ada ustazah pun sama. Macam mana kita nak kata? Apatah lagi bila Dajjal datang. Sedangkan Rasul Melayu tu pun ramai orang ikut. Orang percaya dia Rasul betul-betul. Dan hari ini lahirnya ajaran-ajaran sesat dan orang mudah percaya. Apatah lagi dengan Dajjal nanti. Maka memerlukan kepada ketahanan dalaman cukup kuat. Ini perlukan kepada proses tarbiyah. Baik, itu kisah Dajjal. Kita okey ke ni? Faham ke tak faham? Cerita ni ya, agak serius sikit lah ya, sebab Dajjal kita pun kena cerita menakutkan sikit lah ya, walaupun macam tak orang takut sangat kan. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya nak fokus pada Ya'juj dan Ma'juj ya, lebih kepada banyak pada Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin perkara ni kita jarang dengar ya. Kalau kita lihat dalam surah Al-Anbiya ya, Allah Ta'ala sebut, sebelum kita Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ayat 96 dan 97. Kalau boleh tengok Quran boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. صدق الله العظيم. Ya, maksudnya apa? Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj, sehingga apabila dibukakan ya, pintu kepada Ya'juj dan Ma'juj untuk keluar daripada benteng yang telah mereka duduk ya, selama ribuan tahun. Wa hum min kulli hadabin yansilun,
yang mana mereka ini akan turun daripada tempat-tempat yang tinggi dengan cepat. Hadabi yansilun, daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Wa qatarabal wa'dul haqq, dan bertambah dekatlah janji yang benar itu. Tiba-tiba tercenganglah penglihatan mereka, yakni orang-orang kafir, dan mereka berkata, hai celakalah kami, sesungguhnya adalah kami dalam kelengahan daripada hal ini, bahkan adalah kami di kalangan orang-orang yang rugi, orang-orang yang aniaya dari mereka, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Surah Al-Anbiya 96-97. Bila mana di sini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anbiya ini, bila mana sampai satu tempoh yang mana kita tak tahu bila Ya'juj dan Ma'juj ini akan keluar daripada tempat mereka dikurung, dan mereka akan turun daripada tempat yang tinggi, daripada bukit-bukit disebutkan. Dan ketika itu adalah semakin dekatlah benar, bertambah dekatlah janji yang benar itu, yakni hari kiamat. Baik, kalau kita lihat pula dalam surah kita nanti kita tengok pula surah Al-Kahfi. Baik, sebelum tu kita tengok apa dia Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya'juj dan Ma'juj, ada setengah tafsir mengatakan, ulama tafsir kata dia daripada perkataan bahasa bahasa Cina. Allah Ta'ala alam, ini pendapat yang tak kuat lah. Ya tu maksudnya ya ni macam satu kawasan gitu. Juj. Tak boleh, itu tak payah kita susah sikit. Tengok pada segi Ya'juj ini dalam bahasa Arab, ada setengah kata dia bukan asal dari bahasa Arab. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Arab, Ya'juj dan Ma'juj ini daripada perkataan Ajja, alif jim, alif jim, alif jim ada syaddah satu. Ajja ni maksudnya ialah nyalaan api yang besar, bergejolak. Nyalaan api yang menyala, api yang nyala tu Ajja. Jadi kalau kita lihat ada juga sebut Ya'juj dan Ma'juj ni maksud daripada segi bahasanya ialah cepat bermusuhan, perkataan al-ajju. Ataupun juga dia boleh jadi maksud air yang memancar keras. Begitu juga boleh jadi maksudnya ialah jilatan api, lebih kurang lah Dan juga boleh maksudnya sangat panas. Itu lebih kurang begitulah daripada perkataan al-jar tadi. Dia daripada perkataan bahasa Arab, iaitu tadilah al-jar tadi. Jadi ulama majoriti ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini daripada golongan manusia. Ini persepakatan ulama. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah daripada manusia. Dia bukan jin, bukan makhluk lain, dia manusia. Cuma dari segi perselisihan pendapat ulama, khilaf itulah dari segi sudut keturunan, asal usul Ya'juj dan Ma'juj ni daripada siapa? Dia manusia, tapi keturunan daripada Nabi mana? Adapun pendapat setengah mengatakan daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang ini dibawa oleh seorang sahabat namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini dia seorang dulunya seorang ahli kitab, dan dia banyak membawa riwayat Israiliyah. Ka'ab al-Ahbar kata daripada Ya'juj Ma'juj ini asalnya keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Apa katanya? Katanya Nabi Adam pernah bermimpi bersetubuh
lalu keluarlah air maninya. Air mani tersebut jatuh ke tanah. Daripada itulah jadinya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi agak pelik ayat ini, ya? Sebab para ulama tafsir kebanyakannya menafikan riwayat ini, kerana mana mungkin seorang Nabi bermimpi perkara seperti itu. Manusia biasa mungkin, tapi Nabi dia agak pelik sikit. Dan Ka'ab al-Ahbar ini banyak membawa kisah-kisah Israiliyat. Maka antaranya Imam Al-Qurtubi menolak, ya, pendapat ini. Adapun, ya, kebanyakan yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini asal daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ini kebanyakannya. Ya. Nabi Nuh alaihi salam dia ada 3 orang anak. 3 orang anak. Anak yang pertama namanya Sam, ya. Yang kedua Ham, dan yang ketiga namanya Yafiz, ya. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini dia daripada anak Nabi Nuh, iaitu Yafiz ni tadi, Yafiz bin Nuh. Dan Ya'juj dan Ma'juj dia keturunan daripada Yafiz bin Nuh. Maknanya dia jalur daripada keturunan Nabi Nuh. Dan kita tahu kisah Nabi Nuh ni, anak-anaknya tidak taat kepada Nabi Nuh dalam peristiwa banjir yang besar. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini adalah manusia yang selalu ataupun suka membuat kerosakan. Bangsa yang suka membuat kerosakan. Baik, itu kalau kita lihat menurut Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Faham ni? Okey ke? Ke macam payah sikit? Siapa suruh buat tajuk ni? Baik, ya? InsyaAllah ini doktor-doktor ni otak dia hebat, ya? Rank tinggi, power. Baik, sahabat-sahabat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian kita tengok Ya'juj dan Ma'juj ini dia tinggal di Asia Timur dan menguasai Tibet, China sampai Turkistan Barat. Juga dikenali sebagai, ya, Genghis Khan. Ada ada pula sini. Ini saya takut ni. Tapi dia bukan Genghis Khan sini lah, ya. Namanya Genghis Khan lah. Apa ni pandai. Apa ni? Raja pada abad ke-7 Hijrah di Asia Tengah dan telah menakluki China Timur. Ya. Menurut pendapat Barat mengatakan, ya, siapakah yang telah membuat tembok ataupun, ya, satu penjara benteng yang menghalang daripada Ya'juj dan Ma'juj ini keluar mengacau manusia yang lain, iaitu Zulkarnain. Zulkarnain menurut pendapat Barat lah, ya, mengatakan Zulkarnain ini adalah Iskandar Zulkarnain, Iskandar bin Philip Al-Makduni Al-Yunani. Katanya ia adalah anak murid Aristotle. Tapi, ya, antara ulama yang menolak pendapat ini iaitu Asy-Syaukani. Dia menafikan pendapat ini kerana padanya Zulkarnain adalah seorang Muslim. Kalaulah dia adalah anak murid Aristotle, ya, kalau dia Iskandar Zulkarnain, katanya mungkin dia tidak Muslim. Tapi mana mungkin katanya? Kerana Zulkarnain, ada Zulkarnain sebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi. Zulkarnain ini kalau melihat dalam tafsir, daripada ciri-ciri yang disebut dalam Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Zulkarnain ini siapa? Zulkarnain maksudnya ialah yang mempunyai 2 tanduk. Orang kata nama Zulkarnain. Zul ni maksudnya mempunyai. Zul, contohnya Zulkarnain. Qarnain ini 2 tanduk, ya, mempunyai 2 tanduk. Tanduk tu bukan maksudnya dia ada 2 tanduk betul, tapi ia adalah simbolik kepada yang menakluki, ya, timur ke barat. Maknanya 2 tanduk lah, 2, ya. Kalau kata namanya Zulhelmi, Zulhelmi maksudnya yang mempunyai kelembutan. Kalau orang nama Zulhelmi, ada Zulhelmi sini? Oh, ada. Yang mempunyai kelembutan, ya, sopan santun lah orangnya, ya. Lagi apa? Zulhelmi. Dan Zulkarnain yang mempunyai 2 tanduk.
Tapi bukan dimaksudkan dia mempunyai tanduk yang betul-betul, tidak. Tapi dia simbolik kepada yang menakluki, ya, barat dan timur, ya, begitu. Jadi siapakah Zulkarnain sebenarnya? Maka susah kita nak sebut kerana tak dijelaskan dalam Al-Quran. Begitu juga hadis tak ada perkara jelas menunjukkan siapakah Zulkarnain sebenarnya, ya. Ada pendapat mengatakan, ya, Zulkarnain ialah Nabi Khidir, Allah Ta'ala, ya. Ada yang kata Abu Karb Al-Himyari, macam-macam, ya. Ada yang kata Imam Nabi Khidir, ada yang mengatakan Sayyidina Ali pun ada juga kata. Tapi wallahu a'lam, ini adalah tafsiran-tafsiran ulama saja. Adapun daripada hadis Nabi Quran tidak disebut secara jelas siapakah Zulkarnain. Dan nama dia bukan Zulkarnain. Zulkarnain itu ialah laqab ataupun gelaran yang mempunyai dua tanduk, bukan nama sebenarnya. Dalam Al-Quran disebut ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, yang mempunyai dua tanduk. Namanya bukan Dzulqarnain, itu gelaran, ya. Jadi ada juga timbul persoalan, adakah tembok Cina itu tembok yang didirikan oleh Dzulqarnain? Ya, tembok Cina. Kalau kat sini, ya, kalau kita lihat, bagi kata para ulama, dia tidak, ya, tembok Cina tu bukan tembok ada Ya'juj Ma'juj dalam tu, tak ada, ya. Sebab antaranya yang pertama, kenapa dikatakan tidak? Kerana kita boleh lihat dalam surah Al-Kahfi nanti ayat 95 hingga 98, ya, yang mana diceritakan dalam Al-Quran tembok itu didirikan oleh Zulkarnain bersama rakyat dia ketika itu dengan besi yang sangat hebat, ya, itu. Tapi tembok Cina hari ini dia bukan benda besi, itu yang pertama. Dan besi tersebut tak boleh dipanjat, maknanya besar, licin dan besar, tak boleh nak ditembus. Dan mengatakan betapa hebatnya tembok tersebut, nak gerudi tak boleh kerana terlalu keras dan sangat kuat, sampai satu tempoh yang ditetapkan. Yang kedua, tembok Cina tu dia dibina ratusan tahun, ya, berperingkat oleh raja-raja dinasti Han dan sebagainya. Adapun tembok Zulkarnain ini tak tahu di mana. Cumanya ciri-ciri disebut, ya, antaranya dia antara dua bukit, antara Armenia dan juga Azerbaijan. Faham ke? Boleh? Saya pun pening juga. Bapak faham, ya? Tak pun nanti boleh baca tafsir ataupun banyak tafsir yang sebut. Baik, sekarang ni kita pergi kepada, kalau tengok pula dalam surah Al-Anbiya tadi, Ibnu Abbas mengatakan benteng yang didirikan oleh Zulkarnain ini akan dibuka kelak dan maka akan berlaku kerosakan yang besar. Said Qutb mengatakan, ini pandangan ulama, ya, Said Qutb mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini dah berlaku, sebenarnya dah ada dah pernah berlaku dah. Mereka ini telah keluar daripada tembok tersebut, ya, pada abad ke-7, waktu ketika itu penyerbuan bangsa Tartar dan Mongol, ya, ke negeri-negeri Islam pada suatu ketika dahulu. Dah berlaku dah. Habis itu sekarang macam mana? Ini adalah peninggalan kesan-kesan selepas keluarnya Ya'juj dan Ma'juj tadi, katanya lah, ya. Ya. Jadi begitu juga menarik juga katanya Imam Al-Qurtubi, tak silap saya, ya, Ya'juj dan Ma'juj ini, itu pandangan yang mungkin tak berapa kuat sangat lah, barangkali wallah ta'ala lah, ya. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah lahirnya anak-anak, ya, luar nikah, katanya. Ini mungkin kita pun tahu, saya pun tak pasti sangat lah, ya. Sebelum kata para setengah ulama mengatakan, ya, anak-anak luar nikah itulah Ya'juj dan Ma'juj, wallah ta'ala alam. Tapi kalau kita lihat dalam kita tengok dalam surah Al-Kahfi ni, Al-Kahfi ni panjang sikit lah, ya, tapi saya tak nak panjangkan sangat, ya. Kita nak periksa dan sebagainya, kita pergi dengan cepat insyaAllah. Dan nanti kita boleh baca surah Al-Kahfi, ya, ayatnya kita boleh baca daripada surah Al-Kahfi ayat 93
sampai ayat 100. Itu menceritakan lebih detail lagi tentang Ya'juj dan Ma'juj ini. Okay. Antaranya Zulkarnain ini siapa tu saya sebut tadi. Kita tak perlu nak bincang sangat siapakah Zulkarnain, tapi Zulkarnain ini adalah seorang pemimpin yang sangat adil. Ya. Yang saya bacakan terjemahannya saja. Hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga apabila telah sampai di antara dua gunung, sebut dalam Quran. Ya, dua gunung itu kata para mufassir, orang menafsirkan Al-Quran, dua gunung tu iaitu gunung di antara Armenia dan Azerbaijan, di tengah-tengah. Ya. Satu kaum yang hampir tidak mengerti perkataan. Ya. Zulkarnain ini pemimpin yang sangat adil. Dan kalau kita lihat kat sini pengajarannya sangat hebat. Pemimpin ini, Zulkarnain ini sangat adil, ya, dan dia faham akidahnya Allah Ta'ala. Tauhidnya meletakkan Allah Ta'ala, dan dia yakin ada syurga, neraka, adanya pahala dosa, dan dia sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia menentang perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran, ya. Dan dia sangat menjaga kebajikan rakyat dia, Zulkarnain. Dan dia seorang yang cerdik, seorang yang hebat, dapat menakluki dunia. Dia pernah menakluki dia barat, selepas ke barat dia pergi ke timur. Itulah Zulkarnain. Qalu ya Dzulqarnain, sebut Quran surah Al-Kahfi. Mereka berkata bila mana sampai ke satu tempat, iaitu di Armenia dan Azerbaijan, dua gunung ni tadi, ya. Di mana ada yang kata mana ya? Belah mana Armenia Azerbaijan, belah mana kan? Belah situ lah ketika itu, ya, Zulkarnain sampai satu tempat yang mana dia adanya satu perkampungan penduduk, yang mana Zulkarnain susah nak faham kata-kata dia, kata-kata penduduk tersebut, ya. Sehingga kan menggunakan bahasa isyarat, bahasa yang pelik, ya. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, wahai yang empunya dua tanduk, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang merosak di muka bumi. Dalam Quran, sudikah engkau jika kami bayar kepada engkau wang upah, ya, dengan syarat engkau adakan di antara kami dan di antara Ya'juj dan Ma'juj ini suatu tembok. Itu permintaan penduduk tersebut. Wahai Zulkarnain, dia bercakap ke? Ada pendapat mengatakan dia bukan bercakap dengan ini, tapi menggunakan bahasa isyarat, ya. Yang mana Zulkarnain faham permintaan mereka. Mereka minta apa? Supaya selamatkan mereka. Mereka ni ada kemampuan, dia orang boleh bayar kepada Zulkarnain supaya dirikan tembok pemisah di antara Ya'juj dan Ma'juj, bangsa yang merosak. Dan ketika itu, ya, qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka Zulkarnain kata apa? Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku untuk aku terhadapnya, itulah yang lebih baik. Sebab itu tolonglah aku dengan sungguh-sungguh supaya aku adakan di antara kamu dan di antara mereka satu tembok penghalang. Zulkarnain jawab apa? Bila mana penduduk tersebut minta permintaan tersebut, Zulkarnain kata apa? Kalau, maksudnya begini, kalaulah mereka itu satu bangsa yang membuat kejahatan, yang melawan perintah Allah, aku sanggup yang menurut perintah kamu. Sebab tu Zulkarnain disebutkan dalam tafsir adalah seorang pemimpin yang sangat adil, dan dia berkuat akidah yang kuat kepada Allah Ta'ala. Dia seorang Muslim, ya. Ada yang kata Nabi Khidir, wallahu a'lam, ya. Dia seorang pemimpin yang sangat adil. Mereka ini membuat kerosakan. Kalau begitu, aku sanggup membantu kamu, dan tolonglah aku mendirikan tembok yang besar. Itu seorang pemimpin, dia tidak melepaskan tangan, dia meminta bantuan kepada orang bawahannya supaya bantu sama-sama. Itu sepatutnya begitu. Itu pengajaran kepada kita. Ketua mestilah, orang bawah mesti tolong ketua dia, bukan harap ketua suruh. Begitu, ya. Walaupun dibayar upah, mereka ni sanggup bayar upah pada Zulkarnain, kamu selamatkan kami, tapi kami bayar setiap tahun. Walaupun dibagi gitu, tapi nak juga bantuan dari kamu. Sama-sama kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
Maka didirikanlah ayat seterusnya, ya, atuni zubaral hadid, disebut ini, berilah kepadaku keping-kepingan besi. Sehingga sesudah dia ratakan kedua tepi gunung itu, dia pun berkata, tiuplah. Sehingga setelah dia menjadikan itu jadi api, dia berkata pula, berilah kepadaku tembaga yang sudah dilebur untuk aku tuangkan kepadanya. Tadi besi-besi tadi didirikan, itu adalah pasak dia. Nak kata kuat tu tembok tersebut. Dah diletakkan pasak tersebut, diberitahu kepada mereka ni supaya dibawakan besi yang telah dileburkan. Berilah kepadaku tembaga yang sudah dileburkan untuk, ya, menguatkan lagi pasak itu. Maka nak disebutkan sini, ya, memang hebat. Perkataan tadi qalam fuhu, maka Zulkarnain kata apa? Tiuplah oleh kamu. Maknanya diceritakan sini, tafsir ini katakan sudah ada teknologi, ya, pada zaman tersebut macam mana nak menghidupkan api. Memang ada lah, ya, bagaimana caranya wallah alam. Dan menyalakan api sampai tembaga tu betul-betul, ya, masak. Berkata aku bukan masak, tembaga tu betul-betul panas, ya, dan cair itu dimasukkan pada tembok tersebut, dan begitu kuatlah tembok tersebut sehingga kan Ya'juj dan Ma'juj ini tak boleh keluar.